Guru lagi. Belum. Masih lagi jurulatih. Masih jurulatih. Okey. So guru tu tinggi sangat. Tinggi sangat. Okay, saya cikgu Muhammad Mazri bin Muhammad daripada Gombak. Cikgu saya nak tanya lah, adik kecil ni sepatutnya yang range umur tadi tu dalam umur berapa tu? Ada yang kecil-kecil saya tengok. Dan ada sekarang ialah daripada umur 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun sehingga umur 17 tahun. 17 tahun. Okey, sebelum tu saya nak beritahu kita masih ada lagi persembahan selepas ni. Jadi minta jangan siapa pun masuk ke kawasan ni. Kang kalau tak sengaja terkena siku jangan marah. Kena kayu kan? Oh gitu, siap. Okey, cikgu. Tadi kita ada yang daripada lapisan umur. Saya tanya berapa lama latihan yang cikgu berikan kepada mereka supaya mereka boleh memberi persembahan seperti ini. Sebab kalau kita perasan kan, saya suka kombinasi tu. Kombinasi dia silang-silang tu macam tak ada risau tu. Macam air belangkong kepala kan. Jangka masa latihan adalah kalau ikutkan kumpulan kami latihan adalah sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Untuk buat persembahan seperti itu sekurang-kurangnya lah mengambil masa setahun. Mengambil masa setahun. Dan yang menarik ni Zal, saya suka tengok silat itu kenapa? Kalau yang lain pakai seluar silat, baju silat, apa yang mencetuskan hati cikgu bila saya tengok jangan tengok semua silat pakai t-shirt, pakai seluar jeans, sweater, pakai kasut Timberland, apa lagi? Banyak kata ni kasut ada situ. Apa yang mencetuskan hati cikgu? Ya, sebenarnya kita nak tunjukkan sebab orang kata sarkastik sekarang, masyarakat sekarang. Mana ada orang nak bersilat dah sekarang. Asal silat nak kena pakai baju hitam, seluar silat, setting sampai ke atas lutut. Jadi saya nak tunjukkan satu kelainan. Dalam keadaan berseluar jeans, kita masih lagi boleh bersilat. Dalam ber-t-shirt, bersweater, kita masih boleh menjalankan beberapa pergerakan silat tanpa ada gangguan. Maksudnya sebab itulah pendekatan yang dibuat oleh cikgu lah. So that orang tak nampak lah bersilat tu mesti nak kena pakai tengkolok, kena keris kan, kena pakai bernayu. Ya, Tapi macam cikgu ni lah, ni baju akan nikah tu kan. Kesilapan masyarakat sekarang lah. Bila kita sebut silat saja, nak kena bersamping, nak kena bertengkolok. Sebenarnya yang itu dalam bab lain kita kira. Kita kira dalam bab itu adat. Adat lah. Yang ini dalam konteks kita nak kenalkan warisan kita. Iyalah. Kita ikut peredaran zaman. Betul kau cakap cikgu, kalau orang serang kita pun kita asal tukar baju kan. Tukar baju je. Tukar baju. Maknanya cikgu cuba mengetengahkan bagaimana nak mempertahankan diri dengan seni silat dalam kehidupan seharian. Betul cikgu? Ya, saya. Okey, jom kita try semua. Ustaz saya nak tanya Ustaz ya. Nak try ni? Ustaz saya nak tanya Ustaz yang tadi tu kan, adakah dia dipecah kepada dua kategori kan? Soalnya kalau silat ada olahraga dan juga silat bunga. So yang diajar pada adik-adik ni dalam silat pusaka ni macam mana? Okey, dalam silat sebenarnya kita sebenarnya ada satu silat saja, iaitu seni silat. Yang kedua ialah sukan silat. Sukan silat. Sukan silat itu silat olahraga. Silat olahraga ni kebanyakannya disalah-artikan sebagai salah satu perosak silat. Sebenarnya salah satu cara kita nak kembangkan silat, kita nak tarik minat orang bersilat, kita perkenalkan sukan silat olahraga yang dipertandingkan di Sukan C. Dan insyaAllah sekarang ni dicadangkan untuk dipertandingkan di peringkat Sukan Asia. Ya cikgu kan, sebenarnya saya dulu sekolah pondok. Dia orang budak sekolah pondok tahu lah, kau silat dengan budak sekolah pondok dia lebih kurang macam isi dengan kulit dia dah. Dulu ada satu majalah silat. Apa nama majalah dia cerita tentang silat tu? Seni bela diri. Seni bela diri. Sekarang silat bukan dekat Malaysia je tau. Jepun, Amerika Syarikat, kita tengok tinggi-tinggi pakai baju silat. Oh, ini. Yang terbaru sekarang Korea. Korea ambil silat. Korea. Orang Korea pun sekarang dulu kita pernah dengar K-pop je kan. Sekarang insyaAllah akan muncul K-silat. Mereka lebih, orang kata lebih cepat belajar. Cepat. Ya. Mungkin caranya sikit bezanya tak. Dia kata hak dia buat. Mungkin gitu lah. Dan dia usaha daripada masyarakat Korea, mereka telah mengambil jurulatih daripada Malaysia. Jurulatih daripada Malaysia, Masya Allah. Begitu hebat sekolah orang Malaysia diangkat. Mesti ada faktor utama yang menyebabkan orang Korea pun nak ambil seni silat ni bawa ke negara mereka. Mesti ada sebab. Antara sebab utama. Sebab dia tadi kita tak tengok macam mana dia orang lompat tu. Dia sebenarnya dalam silat kita juga ada pergerakan akrobatik. Kadang-kadang kita hanya tahu bila pergerakan akrobatik kita kaitkan dengan wushu kan. Jadi sebenarnya benda tu ada dalam silat. Ada juga. Dalam silat kita pakai lompat harimau.
Macam mana dia nak ubah? Okey. Okey. Itulah buat dah. Istilahnya lomba harimau. Bila korang tengok, dia kan tiga orang yang buat. Orang bagus dengan gimnastik. So, mereka tunjukkan di pertandingan terbuka Malaysia pada tahun lepas. Di mana mereka di tempat. Kalau tak salah saya tempat ketiga. Tempat ketiga. Kategori silat seni. Silat seni. Bukan silat olahraga. Nombor 1 siapa? Malaysia. Okey. Nombor 1 dia. Bila sebut pasal lompat harimau tu ingat zaman belajar silat dulu kan. Belum belajar silat lompat harimau sampai ke tahap seorang berdiri, seorang ada lompat lepas. Tapi zaman saya dulu paling popular pelik belakang. Pelik belakang. Pelik belakang. Saya pun boleh buat 2 kali hari itu ya hebat dah. Okey, kita tak sudah tengok kan. Ni yang belakang ni cikgu. Ni apa yang ada di belakang ni? Boleh cerita sikit tak? Kita gabungkan silat dengan muzik silat. Kita sesuaikan muzik dengan silat. Kita nak bagi dia satu keserasian antara bersilat dengan bermuzik. Jadi yang belajar silat, dia boleh juga belajar muzik silat. juga. Maksudnya ada kolaborasi lah antara silat dan juga ni. Dan bila kita cakap pasal muzik silat, kita ada dua. Kita jangan salah faham. Bila sebut muzik silat, kita akan ingat serunai silat. Sebenarnya dalam muzik silat, kalau aliran timur atau utara, mereka memang menggunakan serunai. Tapi di bahagian barat, contohnya Selangor ataupun Selatan, Johor, Melaka, mereka lebih kepada gendang Jawa. Kena Jawa. Gendang Jawa maksudnya Calempong, Sarong, Jempulik. Jadi sekarang ni kita nak tengok macam mana dia orang kolaborasi antara muzik dan silat lah. Kolaborasi dia. Yang ada sekarang ialah Calempong lah. Calempong lah, okey. Jadi sebelum kita mulakan minta tolong